Kepada ramai peminat kereta, salah satu masalah adalah simpan kereta atau park kereta dengan jangka masa yang panjang. Lagi-lagi terutama zaman sekarang PKP kan atau MCO, ramai orang, bukan saja peminat kereta, boleh katakan kebanyakan kepunyaan kereta, owner kereta semua hadapi masalah yang sama. Kereta tu kena park dengan jangka masa yang sangat-sangat panjang dan tidak bergerak. Apabila kita nampak satu kereta atau satu kenderaan dengan jangka masa panjang, kita akan hadapi pelbagai masalah yang ramai orang mungkin tak tahu sehingga dia menghadapi masalah itu. Dan hari ini kita nak jemput seorang special guest untuk segmen hari ini. Dia adalah seorang peguam dan dia juga adalah seorang pelumba. Bukan itu saja, dan dia juga adalah seorang penulis kepada surat khabar tentang motorsport, tentang jagaan kereta dan tips-tips, pelbagai tips dia sharekan. So hari ini kita nak jemput special guest kami, The Racing Lawyer. Dia akan sharekan pelbagai tips untuk parking kereta atau simpan kereta untuk jangka masa yang panjang. Jadi kita welcome The Racing Lawyer. Assalamualaikum. Selamat datang ke Kazuto Garage Channel. Okey, kali ini saya akan muncul di dalam segmen baru. Dia dinamakan The Racing Lawyer. Segmen ni kita akan banyak membicarakan perihal tips pemotoran. So, harap kalau dapat ramai views, kita akan boleh teruskan segmen ni untuk beberapa banyak tips yang seboleh mungkin. Okey, Racing Lawyer, boleh tak hari ni sharekan tips untuk jagaan parking kereta untuk jangka masa yang panjang? Okey, baik, untuk hari ini kita nak share macam mana untuk tinggalkan, untuk simpan kereta bagi satu tempoh masa yang lama. Kita ada tip-tip macam mana untuk simpan kereta tu bagi tempoh yang lama sesuai dengan musim PKP sekarang ni. Tip pertama, servis kereta. Ini yang pertama-tama sekali. Kenapa perlu servis kereta? Okey. Servis kereta ni kita tukar minyak hitam. Yang penting kita tukar minyak hitam. Tak perlu bicarakan tukar minyak gear atau coolant, sebab itu boleh tahan lama. Yang penting minyak hitam. Minyak hitam ni dia ada tempoh jangka hayatnya. Okay. Contoh kita tukar minyak hitam, terpulang pada grade apa, mungkin lepas 5,000, lepas 7,000 atau 10,000 kita kena servis. Tukar balik. Okay. Dalam selain pada tu, kalau kereta tak bergerak, jangka hayat minyak tu berjalan tau. Sebab tu kalau kita servis, dia akan tuliskan situ. Servis dan kalau 10,000 servis, net servis 20,000. Atau bila tarikh dia. Itu yang penting tu. Tarikh dia tu. Kenapa? Kenapa perlu? Sebab minyak ni dia ada jangka hayat. Dia ada molekul-molekul dia. Okay? Bila sampai satu tempoh, bila semasa dia akan bertukar. Fungsi minyak nanti untuk menjaga dalam enjin kita tu. Jadi kita start kereta, semua komponen bergerak. Piston, apa semua bergerak. So minyak tu yang jaga enjin tu. So minyak kalau dah terlampau lama, komponen tu compromise. Boleh rosak. So sebab itu kita tukar minyak hitam untuk selamatkan enjin kereta kita. Tip nombor 2. Tip nombor 2 ialah senang je. Penuhkan minyak petrol di dalam tangki kereta kita. Kenapa? Okey, tangki kita ni kebanyakannya, saya tak tahu lah, saya tahu kebanyakan tangki minyak kita dibuat daripada besi. So, sekiranya tangki minyak kita tidak penuh, kemungkinan berlakunya pemeluapan adalah tinggi. Pemeluapan ni ada komponen air, wap-wap air. So wap-wap air ni boleh, bila bercampur dengan besi, dia boleh mengakibatkan karat. So apa masalah dia karat ni? Karat ni boleh menyebabkan berlakunya hakisan. Bila tak hakis, akan ada sisa-sisa karat tu jatuh ke dalam minyak enjin. So bila minyak enjin dia nak pergi ke injection, dia akan melalui satu alat
benda alat yang dinamakan pam minyak. So pam minyak ni ada fungsi dia untuk tapis minyak tu. So bila ada benda asing, contoh karat-karat ni pergi ke pam minyak tu, lama-lama kalau banyak, pam minyak tu boleh sumbat. Bila tersumbat, salah dia. Rosaklah pam minyak tu. Bila rosak, duit lagi. So itu tujuan dia, penuhkan tangki kereta terlebih dahulu sebelum simpan bagi tempoh yang lama. Tip nombor 3. Tip nombor 3 ni senang je. Okay, bila kita dah servis kereta, dah isi minyak, kita perlu cuci kereta luar dan dalam. Cuci kereta. Kebersihan ni penting supaya tidak ada serangga bersarang dalam kereta kita. Kita perlu keluarkan barang bahaya seperti penyembur minyak wangi, apa sahaja penyembur yang mengandungi gas mampat. Ini kerana sekiranya kereta tersebut berada di bawah cahaya matahari, kereta ni menjadi amat panas seperti oven pembakar. So apa sahaja botol gas mampat, ia boleh menyebabkan berlakunya letupan bila terdedah kepada kepanasan yang melampau. Dan selain pada itu, masa saya cakap tadi, supaya kita bersih, tidak ada tarikan daripada semut ke apa serangga masuk dalam kereta kita. Ada banyak kes tertinggal chewing gum ke coklat ke, tarikan kepada semut. Itu menjadi sarang kepada semut. Bila kita dah lepas 2-3 minggu datang tengok alamat semut, dah jadi satu masalah. Okey, jangan lupa cuci kereta. Yang keempat, tip nombor 4. Ini pun senang je. Kita perlu satu wiper. Wiper tu kena naikkan. Okey. Kenapa kena naikkan? Sebab wiper tu terletak di atas cermin kereta. Bila dia letak kereta tu dia letak di bawah cahaya matahari, cermin merupakan satu tempat yang paling panas sekali. So, bila panas, bila connection getah silikon tu atau getah wiper tu tersentuh dengan cermin, yang menyebabkan kerosakan kepada wiper tersebut. Sebab tu kena naikkan wiper tu. Selain daripada tu, dashboard tu akan terdedah kepada kerosakan. Macam mana solution dia? Letak sunshade, penghadam matahari dalam kereta tu. So letak kat situ. InsyaAllah 2 perkara ni penting juga lah. Tip nombor 5. Tip ni bertujuan untuk jaga warna kereta. Macam mana nak jaga warna kereta ni? Kita letak kereta di tempat panas, mana je jaga warna kereta ni? Salah satu cara dia, ingat tak tadi tip yang pertama tadi atau kedua tadi, kita pergi cuci kereta. Lepas cuci kereta, kita minta tempat tu polish dan wet kereta. Okey, apa tujuan dia? Bukan saja untuk cantik tau. Polish dan wet kereta ni, bila kita buat polish dan wet kereta, dia akan tinggalkan satu lapisan di atas warna tu bertujuan untuk menahan daripada berlakunya kerosakan kepada warna kereta. Ia bertujuan supaya warna tu tahan lama. Biasanya bertahan dalam 3, 4 atau 6 bulan lah. So itu tujuan dia. Kenapa kita perlu polish dan wet kereta kalau nak simpan tempat lama. Tip nombor 6. Tip nombor 6 sambungan kepada tip nombor 5, iaitu polish kereta. Kalau kita tak nak polish kereta, kita ada satu solution lain, iaitu kita beli sarung kereta. Tapi sarung kereta ni kena berhati-hati. Kalau kita beli yang murah punya, menyesal lah. RM20-30 menyesal lah. Sebab dia takkan tahan lama. Kena panas, kena hujan, kena angin. Sekejap je. Lepas tu, rosak. Bila rosak, pergilah. Kita dah balas sarung-sarung. Kalau betul-betul nak pakai sarung kereta ni, kena pakai yang mahal punya, yang tebal. Salah satu lagi cara dia, sebelum kita sarung kereta tu, kita boleh ambil kain sarung, kain pelekat ke, kain batik yang lama, kita letak di hujung, keempat-empat hujung tu benda pemberat dan letak atas kereta. Dan letak sarung yang lain di atas kereta. Ada juga orang tak sarung tapi letak kain tu saja. Tu pun boleh juga. Terpulang pada cita rasa lah apa nak buat. Tapi salah satu tu kena ada lah, sama ada polis kereta atau sarung kereta.
Itu tujuan untuk jaga luaran kereta, warna kereta kita. Tip nombor 7. Bila kita nak tinggalkan kereta ni, satu, kita kena tinggalkan kereta ni tempat yang sesuai. Jangan terlampau condong tau. Kenapa? Sebab saya nak beritahu, bila tinggalkan kereta, handbrake jangan tarik. Kenapa handbrake jangan tarik? Sebab bila kita tarik handbrake, caliper akan gigit rotor kita. Disc. So bila tempoh yang lama, dia boleh jam atau disebabkan karat timbul di atas disc tu atau tempat-tempat lain lah. Dia senang jam lah. So oleh sebab tu kita bila nak tinggalkan kita jangan tarik handbrake. So nanti orang kata nanti bergerak lah pula. Itu tujuan dia, kita kena cari satu kayu ke batu-bata ke jadi penghadang, penyendal kepada tayar tu. Itu satu lagi, kalau tak ada barang-barang tu, tak ada batu-bata tu, untuk kereta manual kita boleh letak dalam gear 1 atau gear 3, gear 2, letak dalam gear. Bila letak dalam gear, kereta tak ada bergerak. Untuk kereta auto, letak dalam natural. Letak dalam natural. Tapi kena letak penghadang tayar lah supaya dia tak bergerak. Okey, ingat tadi saya cakap yang manual tu letak dalam gear. Bila dah nak start, sebelum pasang bila nak start kereta tu lah, jangan lupa letak neutral. Nanti start enjin kereta, melambung langgar kereta depan atau pintu rumah pun. Satu hal pula, elok-elok nak selamatkan kereta rumah kotak. Jangan lupa tau. Okey. Tip nombor 8 saya. Ni tip senang je. Tadi ingat tak saya cakap tadi suruh isi minyak penuh. Selepas isi minyak penuh tu, pergi ke pump angin. Kenapa? Kerana kita perlu isikan angin tayar tu secukupnya. Lebih sikit pun tak apa. Tujuan dia, bila kita tinggalkan kereta lama, tayar ni lama-lama angin hilang. Tak tahulah siapa yang curi kan. Tapi confirm hilang lah kalau tempoh yang lama. Sebab tu kena tinggalkan dalam keadaan angin penuh. So bila keadaan angin penuh, dia tak adalah lama-lama ni tidak akan kempis. Bila kempis, jangan berlaku retakan pada tayar tu. Bila berlaku pada retakan pada tayar tu, rosaklah tayar. Bila rosak, duit lagi. Tip nombor 9. Tip ni paling penting. Kalau kita nak tinggalkan kereta bagi tempoh lama. Biasa dah tinggalkan lama, yang kita nak start tu, tak boleh start. Allah pening kepala. Kenapa? Satu alasan dia, satu sebab dia ialah kerana battery weak. Kan? So macam mana nak start dia ni? Tapi isu ni kita kena berhati-hati juga tengok kereta. Ada kereta yang boleh buat, ada kereta yang tak boleh buat. So kita perlu cabut penyambung bateri. Penyambung tu bahagian negatif dah cukup, tak perlu dua-dua. Okay. Bagi kereta yang baru lah, especially menggunakan fully electric hybrid ke, kena rujuk kepada pakar sebuah kereta tu lah sebelum buat tu. So, tujuan kita cabut penyambung elektrik ni adalah untuk mengelakkan pengaliran elektrik daripada berlaku. Sekiranya dibiarkan bateri itu bersambung, aliran elektrik akan sentiasa berlaku. Walaupun kita tak on kereta, tak start kereta, dia akan berlaku. So bila berlaku, lama-lama bateri itu akan weak, akan tak tahan lama. So sebab tu bila kita nak start, tak boleh. Ada setengah kereta, tapi kena hati-hati lah bila kita cabut bateri tu, yang pasti radio lagi lah dari. Ada setengah kereta aircon, elektronik aircon pun lari, kena reset balik, kena setting balik. ECU kemungkinan tak lari sebab dia memang dah save dalam ECU tu. Dua perkara tadi, aircon dengan radio kena setting balik. Tapi benda tu kecil punya lah dibandingkan kalau kita tinggal lama berbulan-bulan,
bateri kong lagi teruk kan. So better buka bateri itulah. Okay, tip yang ke-10. Jarang orang bagi tip ni. Bila cerita pasal kereta, nak jaga kereta, orang bagi tip ni jarang lah. Apa tip ni kalau zaman PKP ni memang sesuai lah, memang kena lah. Okay, zaman PKP ni banyak kedai tutup, kedai makan tutup. Bila kedai makan tutup, tikus pun cari pot baru. Pot baru. Biasanya tikus ni cari pot dalam enjin kereta. So, macam mana lah nak elakkan benda ni berlaku? Nak tak nak benda ni mesti ada orang kena. Dia kereta buka tengok, wah bau hancing tikus, busuk. Macam mana selesaikan benda ni? Okay, saya cadangkan letak racun tikus. Tapi racun tikus ni banyak jenis tau. Ada satu racun tikus ni berkesan. Dia macam jenis lah, tapi yang cara dia racun cicak. Racun cicak ni jadi liquid. So liquid ni rupanya racun cicak ni berkesan untuk tikus juga. Dia racun ni boleh banyak lah beli kat Shopee ke Lazada. Beli satu botol kecil tu, dia letak di atas makanan. Letak di atas ikan bilis ke apa ke. Dan letak dalam satu bekas, letak di dalam enjin kereta. Bila tikus makan, dia lari. Atau dia matilah. Tapi dia tak mati dalam enjin tu, dia mati tempat lain. So benda ni penting tau. Tidak. Bila tikus bersarang dalam enjin kereta tu, bukan dia kencing berak saja. Takut nanti dia gigit hose. Gigi electrical wiring. Oh, banyak ribu, babe. Jangan lupa tau. Cari racun dalam RM20, RM30 je. Settle. Okay. Macam mana tip-tip dalam segmen The Racing Lawyer ni? Okay tak? Kalau nak tahu lagi banyak, saya banyak tip lagi. Mungkin kadang-kadang saya boleh share juga dengan pasal pemotoran. Seksyen 41, 42, 43 yang melibatkan pemotoran, kenderaan, saya boleh share. Kalau minat, kalau suka, share, like semua. Mau saya boleh teruskan. Kalau tidak, kalau tak ada orang nak minat, mana? Okay. Macam mana guys? Okay tak? Kalau tip-tip tu. Tip ni simple je. Tapi kadang-kadang kita terlupa. Bukan tak tahu. Bukan kawan-kawan semua tak tahu. Kerana terlupa. So kalau ada kawan-kawan ada tip-tip yang lain, boleh komen di bawah. Komen. Mungkin seorang lain pun boleh belajar juga. Kan? Kadang-kadang kita rasa benda tu simple je. Kata, semua orang dah tahulah. Tapi kadang kita terlupa. Bukan tak tahu. Terlupa. So kalau rasa tip ini atau statement ini bermanfaat, berguna, sila like, share dan sila like, share dan komen. Support channel Kazuto Garage. Subscribe tau, jangan lupa share, like. Dan selain pada tu, saya tak ada YouTube tapi ada Facebook lah. Siapa nak follow saya boleh pergi Muhammad Fadli Hashim, MHD FADLY Hashim. Saya ni, jangan panggil saya The Racing Lawyer. Bukanlah racer sangat pun, main-main je. Tapi depa duk panggil kan. Tak lah. Okay. Okay, macam mana guys? Perkongsian yang sangat-sangat baik dari Racing Lawyer. Dan kalau video ni mendapatkan manfaat kepada anda, jangan lupa share video ni kepada kawan-kawan anda atau share di Facebook dan WhatsApp anda. Kita berkongsi tips-tips yang bagus ini kepada semua orang, okay? Jangan lupa subscribe channel Kazuto Garage dan kita akan sharekan lebih banyak tips-tips kepada anda semua, okay? Dan kita ada special guest, bukan saja pelakon, tapi juga adalah orang-orang yang dalam bidang kereta yang memang ada banyak pengetahuan dan pengalaman yang bagus. Okay, kita jumpa di next video. Thank you.